Shan yang tak boleh dielakkan. Okey. Okey, kita teruskan. Semua nampak ke? Boleh dengar suara cikgu tolong respon sekejap? Boleh dengar suara Boleh. cikgu dan nampak apa cikgu present? Boleh nampak. Okey. Terima kasih. Okey, kita teruskan sekarang in case ada yang baru nak join yang bukan guna MOE, awak tolong maklum dekat cikgu. Okey, standard pembelajaran kita hari ini adalah menyelesaikan masalah yang melibatkan asas nombor. Okey, menyelesaikan masalah yang melibatkan asas nombor. Okey, itu saja. Okey. So, daripada contoh 12, awak boleh lihat dalam buku teks awak. Contoh 12 pada muka surat 49. Kalau awak follow, sebenarnya soalan ini tak adalah susah pun seperti penyelesaian masalah biasa, cuma ada penambahan jawapan akhir tu. Kalau yang soalan A dia nak dalam asas 4, yang ni pun juga dalam asas 4, dan untuk C dia nak dalam asas 7. Jadi cikgu akan terus bincangkan penyelesaian melalui contoh ini ya. Okey, cikgu dah sediakan ruangan untuk penyelesaian yang ni. Okey. Yang pertama, contoh dia beri satu jadual. Bas ada 25%, kereta 40%, jalan kaki 17%, basikal 10% dan motosikal 8%. Jadual di atas menunjukkan kajian tentang cara 200 orang murid. Okey, cara 200 orang murid hadir ke sekolah. Okey, sebab kat sini dia bagi dalam jadual dalam bentuk peratus, kat bawah dia bagi dalam bentuk bilangan. Soalan yang pertama, tentukan bilangan murid. Dia nak bilangan sekarang dia bukan nak peratus. Yang hadir ke sekolah dengan menaiki bas dan menaiki kereta dalam asas 4. Maksudnya dua perkara lah yang awak kena cari. Yang pertama kita nak cari bilangan murid naik bas dan berapa bilangan murid naik kereta. Jadi di sini awak tengok, okey, bas dia dah bagi peratus dia 25%, kereta dia bagi 40%. Okey, so seperti biasa masa awak sekolah rendah pun dah belajar kan macam mana nak tukar bilangan daripada nilai peratus yang diberi. So untuk jawab soalan A, okey, first kita nak cari bilangan bas. Okey, so bilangan bas. Okey, untuk bas kita akan lihat 25% dia bagi. So seperti biasalah, awak akan darab 25 per dengan 100 darab dengan bilangan murid yang diberi iaitu 2. So awak darab je seperti biasa. Okey, so darab-darab kita akan dapat 52 sama dengan 50. Ini 50 yang awak dapat ni dalam asas 10. Sekarang jawapan dia nak dalam asas 4. So nak buat apa daripada 10 kepada 4? Kita bahagi. Okey, so 50 kita akan bahagi dengan 4. Sebab kita nak tukar dalam asas 4. Okey, so 5 bahagi 4 kita akan dapat 6 darab 4, 48. Okey, so 6. Okey, so 50 tolak 48 kita akan dapat 6 darab 4, ya Allah cikgu. Darab, okey, 50 darab, salah-salah Okey, so kita akan darab 50 bagi 4, 2, 5. Okey, kita akan dapat 12. Okey, 50 awak bahagi dengan 4, kita akan dapat 12. Okey, so 12. 12 darab 4, 48. So bagi 2. Okey, so seterusnya kita akan bahagi lagi dengan 4. 12 bahagi 4, kita akan dapat 3.
3 darab 14 tiada baki. Okey, so 3 bahagi lagi dengan 4 sudah tidak boleh. Dan ini akan turun kosong dan ini adalah 3. Jadi jawapannya kita akan dapat 302. Okey, kita baca dari bawah tau. Baca dari bawah ke atas. So kita akan dapat jawapan dia adalah 302 dalam asas 4. Okey, mudah sahaja. So seterusnya ini baru bas. Kita nak kereta pula. Okey, so untuk kereta kita akan lihat peratus yang diberi. Kereta peratus dia adalah 40%. So 40 per dengan 100. Darab dengan 200. So kita akan dapat kat sini potong-potong seperti biasa. So kita akan dapat 80. So 80 kita nak ini dalam asas 10. Kita nak tukar juga dalam asas 4. Jadi 80 awak bahagi dengan 4. 80 bagi 4 kita akan dapat berapa? 20. Ada baki tak? Tak ada. So baki dia awak kena tulis kosong. Kalau tak ada jangan biarkan, tapi kena tulis juga tiada dengan nilai kosong. Okey, seterusnya bahagi lagi dengan 4. Kita akan dapat 5. Okey, tiada baki juga sebab 5 darab 4, 20 kan? So kosong juga. 5 bahagi lagi dengan 4. Kita akan dapat 1 dan kita akan dapat baki 1. Boleh tak bahagi dengan 4? Tak boleh. So ini akan turun kosong. Ini sebagai baki. Dari atas, that's why kita akan dapat jawapan dia adalah 1100 asas. Okey, setakat ni okey. Kita dah berjaya menjawab soalan A. Sekarang kita lihat soalan B. Apa yang dia nak dengan soalan B? Hitung jumlah murid yang hadir ke sekolah dengan menaiki bas dan menaiki kereta dalam asas 4. Okey, kalau dia kata jumlah bermaksud kita kena tambah. Tambah murid naik bas dengan tambah murid naik kereta. So untuk penambahan ini kita dah belajar hari Isnin hari tu bermaksud hari Isnin hari Isnin. Okey, kita boleh tambah dalam sebab jawapan kita dah ada dalam asas 4, kita juga dah ada dalam asas 10. So terpulang pada awak nak guna 10 atau 4. Okey, oleh kerana jawapan dia nak dalam asas 4, lebih baik awak terus guna asas 4 lebih cepat. Bermaksud bilangan bas tadi kita dah kira iaitu 302 dalam asas 4. Okey, kita nak jumlahkan. Awak terus tambah dengan 1100 juga dalam asas 4 iaitu bilangan untuk kereta. So kita akan tambah, kita akan dapat 2 tambah 0 seperti biasa 2. Ini adalah kosong. Okey, 3 tambah 1 akan jadi 4. 4 dalam asas 4, kita tak boleh terus tulis 4 di sini sebab dia tiada digit 4. Jadi kita akan dapat 1 sifar. Dan 1 tambah 1 kita akan dapat 2. That's why jawapan untuk penambahan ini kita akan dapat 2 sifar 2 asas. Okey. Dan yang terakhir, dia nak hitung beza. So kalau beza, automatik awak akan faham bahawa kita kena buat penolakan. So nak tolak apa? Awak pun lihat. Dia nak beza antara berjalan kaki dan menunggang motosikal. Awak pun lihatlah. Antara berjalan kaki ada 17 dan basikal ada 10%. Okey. So biasanya kalau beza kita kena tolak antara yang besar tolak yang kecil. Okey. Jadi kita lihatlah antara dia nak jalan kaki dengan menunggang motosikal. Maksudnya jalan kaki dengan menunggang motosikal. Jadi apa yang perlu awak buat? Kita kena cari bilangan dahulu. Jadi bilangan untuk jalan kaki kita ada 17. Okey, per 100 darab dengan 200. Okey, jadi kita ada 24. Okey, ini adalah untuk berjalan kaki. Seterusnya untuk naik motosikal pula,
ada 8%. So 8/100. Awak darab juga 200. Jadi kita akan dapat 16. Okey, so ini adalah dalam asas 10, ini juga dalam asas 10. Okey, so untuk jawapan ini oleh kerana dia nak jawapan dalam asas 7, so terpulanglah pada awak sama ada awak nak tukar dua-dua jawapan ini dalam asas 7 baru tambah ataupun tambah dahulu baru tukar dalam asas 7. Okey, cikgu tunjuk kalau kita tambah dulu. Okey, sekarang kita akan tambah 34. Okey, kita akan tambah dengan 16. Dua-dua ini adalah 10. Jadi kita akan dapat ini adalah satu sifar. 3 tambah 1 tambah 1 kita akan dapat 50 dalam asas 10. Oleh kerana jawapan dia nak dalam asas 7, 50 ini awak kena bahagi dengan 7. Okey. So yang terdekat dengan ni 7, awak boleh terus tekan kalkulator. Okey, kalau 7 darab 6, 42, 7 darab 7, 49. Bermaksud kita akan dapat kat sini adalah 7. So 50 tolak 49 baki dia adalah Cikgu. ya. Bukan tolak ke? Iyalah ya Allah Tuhanku. Beza. Aduh cikgu. Terima kasih. Sama-sama. Okey, so kita kena tolak. So 4 tolak 6 boleh tak? Okey, cikgu padam sekejap. Okey, 4 tolak 6 tak boleh. So kita kena pinjam. So kita kena pinjam dengan sebelah. Ya. Okey, nasib baik awak. Okey, so ini kita tinggal 2 dan ini akan tinggal ini asas ini asas 10 seperti biasa kan. Okey, so ini akan jadi 14. 14 tolak 6 kita akan dapat 8. Okey, 2 tolak 1 kita akan dapat 1. So 18 lah yang perlu awak pada asas 7. Okey, so ini adalah 18. Okey, 18 kita boleh bahagi kepada 2 sahaja. Okey, 18 bagi 7, 2. 2 darab 7, 14. So baki dia adalah 4. Okey, boleh tak 2 bagi 7? Dah tak boleh. Jadi ini akan turun sifar dan 2 di sini. That's why pada akhir dia adalah kita dapat 2, 4 asas 7. Okey, ini sahaja. Perlu contoh yang lain lagi tak sebelum awak buat latihan? Kalau okey, cikgu nak terus bagi latihan dalam buku teks. Praktiskan diri 2.1D. Okey, kita bincang dulu nombor 1 praktiskan diri 2.1D. Kita bincang nombor 1. Okey. Okey, praktiskan diri. Okey, seutas tali dipotong kepada 4 bahagian yang sama panjang. Tentukan nilai X. Bermaksud ini sama, jarak ni sama, jarak sama. Okey. So kita akan lihatlah kalau dia bagi ini dalam asas yang berbeza, kalau kita nak tentukan sama atau tidak, better kita tukar kepada asas yang sama. Maksudnya lebih baik awak tukar dalam asas 10 dululah. Okey. So kalau 40 asas 5 kita nak tukar kepada asas 10, kita kena bahagi atau darab? Anak-anak nak bagi ke darab ni 40 nak tukar kepada asas 5. 4 sifar. Nak tukar daripada asas 5 kepada asas 10. Nak bahagi ke darab? Okey, cikgu nak tanya Rabiatul. Rabiatul, kita nak bahagi tak Rabiatul?
Haris, kita nak bahagi ke darab Haris? Okey, 40 ni kita nak tukar kepada asas 10. 40 asas 5. Maksud cikgu bahagi adalah yang bahagi berulang. Awak bahagi tu. Nak bahagi 5 ataupun kita nak darab. Boleh jawab tak? Okey, murid yang lain pun sama, siapa-siapa yang boleh jawab. Oh ya, kita kena darab. Bagus Kalis, terima kasih. Beri respon. Okey, sedap. So nak darab macam mana? Awak akan darab dengan nilai tempat untuk nombor ini. Kalau asas 5 maksudnya nilai tempat yang pertama adalah 5 kuasa kosong adalah 5 kuasa 1. Jadi awak terusnya 4 darab dengan 5 kuasa 1. Untuk kosong tak payah tulis pun tak apa. So kita akan dapat 20. Okey, 20 ini dalam asas 10. Okey. Bermaksud ini dalam asas, apa-apa asas pun memang sifar-sifar lah. Sifar dalam asas 5 ke 10 ke memang sifar. Jadi antara 0 hingga 20 bermaksud jarak ini adalah 20. Jadi sekarang kat sini juga mestilah 20. Dalam asas 10 untuk nombor ini mestilah ini 20, 20. So ini mesti 40 dalam asas 10. Jadi kita dah tahu kita nak dalam asas 7. Jadi kita kena tadi darab, so daripada 10 nak ke asas yang lain kita mesti bahagi. Dia macam ni lah Ini asas 10. Okey, ini asas lain. Okey, ini asas lain. Ini. Okey, so dari sini nak ke sini awak kena darab. Okey, dari ke sini kita akan bahagi. Kena ingatlah yang ni Begitulah sebaliknya ya. Jadi yang ni kita kena bahagi. Nak bahagi dengan berapa? Kita akan bahagi dengan 7. Jadi 40 kita akan bahagi 7. Okey. So nak bahagi kepada 7, yang terbesar kita boleh dapat adalah 35 iaitu 7 darab 5. Okey, 35. So baki dia adalah 5. Okey, 5 bahagi 7. Boleh atau tidak? Sudah tidak boleh. So, ini akan turun sifar. Dan kita akan dapat 5 di sini. So, baca dari bawah ke atas. Kita akan dapat jawapan dia ada 5. 5 asas. Senang Maksudnya, awak akan guna kemahiran sebelum ini untuk awak menyelesaikan masalah. Seterusnya, tukarkan kepada asas yang dikehendaki untuk jawapan akhir. Itu saja. Okey, untuk hari ini, setakat ini saja cikgu rasa. Kalau tiada apa-apa masalah, latihan yang cikgu nak awak buat adalah soalan seterusnya untuk praktiskan diri 2.1D. Okey, kita ada berapa latihan ni? Nombor 2, nombor 3, nombor 4. Okey, cikgu nak awak cuba ketiga-tiga soalan ini dan hantar kat cikgu dalam Google Classroom soalan nombor 4 sahaja. Boleh Sebab ini awak akan dapat TP 4 untuk PBD hari ini awak hantar ni TP 4. Ni nombor 5 ni adalah TP 4. Tapi awak jawab semua jawab nombor 3, jawab nombor 4 dalam buku latihan. Tetapi untuk cikgu buat penilaian PBD adalah nombor 4. So awak kena hantar dalam Google Classroom. Okey, ada apa-apa masalah tak setakat ini? Okey, so awak ada masa selama sekarang 8.51. So awak ada masa selama dalam 30 minit lebih lah dalam 39 minit untuk awak siapkan. Okey, Assalamualaikum kelas. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, cikgu. Okey, siapkan Terima kasih, cikgu. Apa yang tak siap lagi cikgu rasa? Terima kasih, siapkan. cikgu. Okey, cikgu. Sama-sama. Sama-sama.